ni. Dah lama tak masuk meeting, tak tahu nak tekan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam majlis ilmu yang sangat besar maknanya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang bahagia Tuan Baharudin bin Muhammad, pengarah JKKP Negeri Selangor. Bahagia Tuan Idris Abdul Rahman, Timbalan Pengarah JKKP Selangor. Tuan Ahmad Fauzi Awang, Timbalan Pengarah JKKP Selangor. Pegawai kanan dan kiri, yang belah kanan, yang belah kiri lah, kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini tajuk yang diberikan bukan tajuk lah, tema untuk Civic Ramadan. Civic ni ialah, tajuk ni adalah pilihan pihak penganjur, kan? Jadi kalau kita tanya apalah maksud Civic ni, kan? Civic ni apa? Kita kata Civic kesedaran, tak. Kesedaran tu kesedaran lah. Itu sebab orang sebut kesedaran Civic. So kesedaran Civic ni apa kaitan dengan Civic ni, kan? Jadi Civic ni adalah merupakan ilmu tata rakyat ataupun hak, perasaan dan tanggungjawab kita di dalam masyarakat. Jadi sebenarnya bila kita ceritakan tentang Ramadan Al-Mubarak ni sebenarnya membawa maksud yang sangat mendalam dalam bab kesedaran Civic ni sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi perkataan yang ada dalam bulan Ramadan, pertama kita selalu sebut Ramadan, kita sebut Siyam, kita sebut Qiyam, kan? Dan kita sebut bulan ini sebagai pesta ibadah, bukannya pesta juadah. Dia kata, itulah macam lah, kan? Jadi kalau kita tengok kat situ, Ramadan tu sendiri berasal pada perkataan ramdu, iaitu panas yang menyongek, panas betul-betul. Panas lah, panas. Kan? Orang Selangor kata, it's very hot today. Macam tu lah. Betul lah kan. Selangor cakap kan. Maklum lah dah duduk depan empire dia lain. Kan? Jadi sangat panas. Itu sebabnya bulan ni orang yang tak biasa berlengging tu dia akan berlengging lah. Kalau orang perempuan tu bulan lain dia tak rajin, dia berkemban. Bulan tu rajin nak dia berkemban. Dan berkemban tu betul-betul paksi itu depan suami tu tak tahan. Itu tak terdaya, kan? Lepas tu adalah yang cakap, dah tua Ustaz, tak ada mana selera dah. Kau jangan main-main perempuan. Orang lelaki bulan puasa ni tiang elektrik pakai skirt pun lawa. Jangan main-main. Itu kan hati-hati. Jadi makna kata tu ramdu. Kedua, bila sebut siam, apa maksud siam? Ada yang cakap maksudnya Thailand, itu siam. Tapi kalau as-siam, ada sad kat situ, maksudnya menahan diri. Menahan diri ni macam mana pula? Menahan diri ini, ada yang kata menahan diri pada sesuatu. Ada juga menahan diri pada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Dan menurut Ibnu Manzur, dia kata asyam ni menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan faham, tak boleh minum faham, tak boleh nikah apa je. Boleh tak nikah bulan puasa? Boleh. Elok sangat langkah penjimatan. Dah lah PKP contoh itu kan, dah jimat dah tu. Buat pula macam tu. Memang buat jamuan pun buat waktu sahur, InsyaAllah settle. Jadi confirm lah tak ramai macam tu lah. Tak apalah lain kali esok buat program, esok kita datang lah. Tak apalah lain kali lah. Sama penting baru, memang tak pergi lah, kan? Jadi mana kata tu antara langkah penjimatan. So apa maksud nikah tu? Maksudnya tak boleh nikah. Perbuatan orang bernikah tu yang tak boleh. Yang gitu-gitu tu. Bulan lain kau tak ada sibuk suruh bini kau duduk sebelah kau, kan? Bulan puasa sini lah, saya tak sudi duduk sebelah abang ni. Nak dia beraba ni bini tu.
Jangan, ya. Bulan puasa ni kita elakkan. Dan kemudian maksud dari segi istilah menahan diri daripada makan, daripada minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari kerana Allah Ta'ala di bulan yang panas terik. Itu dia. Tapi kalau kita tengok dulu sebelum puasa macam yang kita puasa ni, zaman Nabi dulu sebelum tu, tahu tak mereka puasa macam mana? Sebelum turunnya ayat suruh puasa terbit fajar sampai terbenam matahari ni, sebelum ada arahan perintah Allah ni, sebelum ni puasa macam ni. Puasanya ada satu syarat. Dia mesti berbuka puasa pada waktu maghrib, masuk maghrib, dan start puasa balik lepas isyak. Dan tak boleh tertidur pada waktu maghrib tu. Kalau waktu azan kita terlelap, kemudian orang azan, maka tak boleh buka, kena sambung puasa. Dulu macam tu. Sampailah adalah salah seorang sahabat ni, dia bekerja dekat ladang tamak. Dia penat sangat, balik tu dia terlelap. Waktu maghrib azan tu dia tertidur. Bila dia jaga dia tak boleh buka, dia sambung puasa. Esok tu dia pengsan. Tu antaranya lah. Tapi kita syukurlah, kita terbit fajar terbenam matahari. Itu pun ada keistimewaan pada negara-negara tertentu. Negara yang sejuk, negara yang ni 21 jam sehari pun ada. Siang dia. Bayangkan. Itu memang bazar Ramadan sepanjang hari. Tapi dia kata, kita buat lawatan sambil belajar. JKKP, kita akan buat lawatan sambil belajar di negara-negara Amerika Selatan, Brazil, Venezuela, kerana siang ni hanya 8 jam. Itu baru buka table. Nak bazar Ramadan, nak buka. Macam tu lah sebab sekejap sangat 8 jam ni kan. Jadi kita ni di Malaysia ni, bak kata Iwan tu, yang sedang-sedang. Macam tu, yang sedang-sedang aja. Sedang elok aja, pagi dengan petang. Itu pun ramai yang menggigil. Yang terutama yang GPH ni, yang plastik hitam. Jadi itu kita kena faham. Malahan orang yang tak puasa lebih teruk laparnya daripada orang yang berpuasa. Tak percaya, tanya orang perempuan. Ingat ni puasa semua ni? Tak ada. Aku tengok pun tahu siapa tak puasa. Melegak-melegak perut tu dah. Ya. Kan dia lapar, nak makan kat mana? Lain clear kat mana? Baru nak makan, orang test nak rakam video yang rakaman larian keselamatan tadi. Kan dia makan kat tangga pun tak clear ni. Tiba-tiba lagi semua. Shooting pula. Alah teknik lah kalau shooting. Contoh lah. Jadi, bila kita tengok dalam bab ini sebenarnya, Allah Ta'ala bagi tahu tentang puasa. Kita pun anak pun tanya, Mama, nyampah aku tentang duk Selangor mama, nyampah aku. Kalau orang kampung hijau, alah. Asal mana jompo lah, mama tak sadar diri sampai Selangor kau lupa diri. Mama, mak kau kat dapur tu. Tak kisah, tak apalah suka hati lah mami. Mama, kenapa kita kena puasa? Soalan sepuh mas, tanya ke mak dia. Jadi mak dia pun cakap lah, orang lain puasa, kau puasa lah. Namanya nak cerita pahal. Mana tu mak dia puasa, malah nak jawab lebih. Mama, kenapa kita kena puasa? Kau Islam ke tidak ni? Mama dia tanya budak ni Islam ke tidak. Kan? Budak tu pada lahir pun tak faham lagi pasal Islam ni kan. Kita kena explain. Jadi paling bagus sekali, kenapa kita kena puasa Mama? Kita kena puasa sebab Allah suruh. Anak pun tanya lagi, bila? Tu tak tahu. Dia tak habis kat situ soalan kita tu. Kan, dia sambung lagi. Bila? Dah lama dah Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap orang Melayu, dia tak cakap orang JKKP, dia tak cakap orang Selangor, tak. Orang Islam pun dia tak sebut. Melayu pun lagi tak sebut. Sebab Islam ni bukan Melayu ya. Tapi Islam pun tak sebut. Tapi dia sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Maknanya orang beriman ini kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jangan pasti hitam, confirm tak beriman. Big situ. Saja-saja tak puasa. Semalam saya tolong kirakan adalah satu member ni daripada Perak. Dia mengaku, dia beritahu yang dia dah lama tak puasa. Dia lama tak puasa daripada dulu dia ingat, dia rasa dia nak ganti. So kena ganti, kena kira.
So kira-kira kan daripada dia balik sampailah dia umur dalam 30-an. So kira-kira total dia kena bayar fidyah itu sebanyak 5,900 lebih. Tapi saya kata bayarlah, bulan-bulan pun bayar. Buat tolak gaji pun tu bayar kat pusat zakat, tak ada masalah. Kan? Orang yang sehat, orang sehat walafiat, dia kena ganti juga puasa dia, dan juga dia kena ganti dan kena bayar fidyah. Kena buat. Sebab masa tu baru tahu lah kenapa lah aku tak puasa dulu. Kan? Pada orang yang ada kesedaran, cubalah, startlah membayar macam tu. Kalau dah mati, Ustaz, takkan kau nak paksa dia puasa? Dia memang tak makan kan tu. Kan? Tapi kau bayarkanlah fidyah untuk dia, macam family kita, ahli keluarga kita yang sakit dan tak sihat. Kan? Itu antaranya. Jadi bila disebutkan tentang puasa ni, kita sebut hujung tu Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna tak semestinya kita dapat takwa ni. Kita kena usahakan. Makna dia tak automatik dapat takwa. Tak automatik dapat takwa. Dan bila sebut tentang Ramadan ini, berpuasa ini, kenapa kita kena puasa? Ini datang spesifik. Kenapa kita kena puasa? Salah satunya yang pertama, supaya kita lebih menghayati nasib mereka yang kurang bernasib baik berbanding kita. Orang susah akan tanya, apa kita nak makan? Orang yang kaya macam kita, yang tak miskin sangat pun, akan tanya, kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi tak, yang tu tak apa, yang tu tak ambil. Itu janganlah, yang tu tak terbabit. Yang ketiga tu abaikan, yang menurut satu dua je. Tak adalah. Orang miskin dengan orang kaya. Kita tak masuk kategori yang tu, maknanya alhamdulillah. Walaupun tak kaya sangat, tapi alhamdulillah kita boleh pilih lagi nak makan kat mana. Makan kat sini. Bang, malam ni makan kat mana? Yang menyebabkan banyak pergaduhan rumah tangga. Padahal nak makan kat mana tu, bergaduh laki bini tu. Suami dah nak ajak makan luar, kau decide je lah. Apa masalahnya? Malam ni kita buka puasa kat luar. Kat mana? Tanya pula lagi. Cari lah mana-mana. Kan? Jadi memang betul. Dan mulalah meriahlah balik buffet Ramadan. Kita tengok bazar Ramadan macam, kalau nak tengok orang situlah. Nak tengok orang kat bazar Ramadan. Nah kan? Dekat bazar Ramadan lah nak tengok orang. Tempat lain tu bukan orang tu, situ je nampak orang. Kan? Berpesta sungguh. Dan kalau kita tengok, itu yang pertama. Kedua, kenapa kita berpuasa? Untuk mendidik diri kita, untuk mengawal hawa nafsu kita. Sebab nafsu ni, kita nampak macam, aku seorang tak. Sebab nafsu tu melibatkan orang lain juga, ke masyarakatan. Macam mana pula? Disebabkan nafsu, kita boleh jadi marah. Bahkan nafsu, kita boleh tamak dengan sesuatu perkara yang kita nak. Tengok bulan Ramadan, dia jadi cool, relax. Bulan lain dia marah nak, kau pergi mana ni? Kau pergi mana? Dah pukul berapa ni budak balik? Kau ingat rumah ni hotel? Dia marah lah. Sampai bulan Ramadan, bang, anak kita ni lambat balik dia, bang. Biarlah. Sekejap dia balik tu. Nak mati sangat dah nampak aku. Sebab bila dia puasa dia tu, kalau dia marah, tenaga dia. Macam tu lah kaedah dia. Dan begitu juga yang ketiga, tujuan kita berpuasa untuk menyucikan jiwa kita, iaitu menyuburkan sifat apa? Pemaaf, bertolak ansur dan jujur. Sepatutnya. Jadi dia kuranglah menipu pancekat tu. Kalau dia menipu juga musim Ramadan ni, jangan salahkan setan. Memang kau lah setan tu. Macam tu lah ayat kan. Apa payah mana. Saya cakap bagi pihak bos lah. Ya. Samsul debat dia datang sekali, dia cakap tak apa. Dah lupa-lupa, tahun depan gua panggil balik kan. Macam tu lah. Jadi betul. Dah kau menipu pancekat kan. Itu masalahnya. Tipu claim. Tipu overtime. Tak pergi kata pergi. Bila bos tanya kat mana? Saya tengah meeting ni bos. Tak dengar bunyi pasar raya tengah pengumuman ni. Selamat datang. Wah, faham. Kau meeting apa ni? Jangan. Jujur je. Kalau tengok nama kan, bos.
Bos kan, rokok bos. Senyap semua. Cakap betul terang. Kat mana? Bos saya kat luar, bos. Saya bukan kat office, kat luar. Ni, bos nak tanya tu bukannya bos nak tahu sangat kau kat mana. Tapi bos nak bagi satu arahan, suruh datang ke mana. Itu yang penting. Kau kena ni, saya dekat bilik meeting ni bos. Kalau kat bilik meeting, tentu kau dah menghadap aku sekarang. Kau jangan nak bohong. Ni semua trik-trik orang ni semua dalam poket pengarah ni, kau tahu. Ni pengarah, timbalan pengarah ni semua dah buat apa yang kau buat dulu. Rasa betul tak ada? Tak. Dah pernah alami. Orang yang buat macam tu. Memang sekali je lah aku camah kat sini nampak. Tak ada lah. Gua. Tapi betul, sebenarnya tak payahlah. Kadang-kadang kau datang, jumpa bos, jumpa timbalan pengarah, bawa fail tinggi ni. Bukan tak tahu bawah tu barang cuti. Kita dah tahu dah. Ni macam ni tuan. Ni macam ni. Oh, okey. Ni macam mana? Lepas tu sampai yang last. Oh ya Allah, boleh saya ingat lah tuan. Dia tahu dah. Aku jadi pengarah dulu tahu. Lagi satu lagi. Korang kalau nak jumpa dengan Tuan Barudin ni, korang takkan masuk terus jumpa dia. Kau jumpa bilik Wahyu dulu. Jumpa PA dia dulu. Bos okey tak ni? Tengah mood dia. Besok. Dia tengah mengamuk atau kau minta apa pun tak dapat ini. Betul tak betul? Mengaku kan. Itu tuan kena tahu. Sebenarnya jumpa bos ni sebab aku dulu macam tu. Jadi pengarah tu lah, budak ni tengok ramai macam bawa file, tengok semua terus apa. Tak jadi pun semalam bos nampak macam angin tu datang hari ni. Kau datang semalam mana tu boleh kurangkan mood kita. Kurang turunkan sikit kuah marah tu. Jumpa je lah. Takut sangat. Ya? Dan begitu juga kalau kita tengok dalam bab takwa ni adalah kita mematuhi segala yang Allah Ta'ala suruh. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan begitu juga dalam berpuasa ini ada beberapa kelebihan-kelebihan dan kebaikan berpuasa. Apakah dia? Pertama, dapat mengurangkan berat badan. Betul, mengurangkan berat badan ni janganlah kita ambil daripada aspek kita niat nak kuruskan badan sebab nak lawa. Tak, itu bonus. Sebab kalau kau kurus, kalau muka memang tak boleh belah, dia macam tu lah. Kau faham? Dia dah betul. Tak, maksudnya kuruskan badan kenapa? Ya Allah, supaya aku lebih ringan bekerja. Aku lebih ringan beribadah kepadamu, ya Allah. Kadang-kadang ada staff-staff ni kena pergi sana, kena pergi sini. Kalau badan berat, nak bangun macam-macam binatang nak kau capai dulu. Apa sah jadi macam tu? Jadi itu penting. Jadi kita nak kuruskan badan. Dah ada buat weight challenge pun dekat sini. Weight challenge ada buat tak? Dah lama tak buat. Kita kena buat dekat pejabat. Sebab saya tengok tadi masa lalu jadi boleh tahan lah. Kena elak-elak kan. Dia tak, dia buat macam mana kan? Minggu pertama Ramadan ni, timbang kali pertama. Itu hanya untuk letakkan setting berapa berat badan dia hari ni. Kemudian pada 20 Ramadan menjelang nak cuti tu, kita akan timbang sekali, tengok siapa yang paling banyak sekali penurunan berat badan dia. Bukan siapa paling kurus, siapa paling banyak turunnya daripada timbangan kali pertama gitu. Kita bagi hadiah pada nombor 1 sampai nombor 20. Ranking dia. Sebab ni ramai kan. Dan grand prize, satu je hadiah dia akan ditimbang selepas 15 Syawal. Terbalik dia rombol macam ni. Orang kata orang gigil cepatlah turun daripada penimbang ni. Penimbang tu pun minta lagi daripada orang tu. Jadi, mana kata tu antaranya kita mengurangkan berat badan. Begitu juga yang kedua, dapat mengawal penyakit. Itu yang terbaik sekali sebenarnya. Kita memang Allah tak uji dengan sakit, tapi bulan puasa biasanya penyakit dapat dikawal. Sebab kita makan tak ada benda yang pelik-pelik. Saya makanan Korea tak ada. Tak ada. Kau kurangkan makanan segera kau kurangkan. Dan kita banyakkan. Cuba buka puasa tu yang ringan-ringan. Makan buah kurma. Kurma yang terbaik, kurma ajwa aliyah, kurma Nabi. Kalau hari-hari makan boleh botak belum? Bukan sebab ubat rasa dia, sebab harga dia. Harga dia mahal. Rasa tak ada masalah tu. Tapi memang tu yang terbaik lah. Kalau kurma ni kan. Begitu juga mengurangkan tekanan darah tinggi.
Itu pun bagus untuk bulan Ramadan ni, puasa. Begitu juga dia. Tu sebab kadang-kadang kita pergi pemeriksaan kesihatan kan, perempuan kan nak cek apa ni, blood pressure lah, apalah ini semua untuk baby karangan gula. Dia suruh puasa pada malam tu sampai sebelum check up. Betul tak? Sebab apa? Mana puasa tu elok? Intermittent fasting katanya. Dan begitu juga dapat memberi rehat pada sistem penghadaman. Tapi tengok budaya di Malaysia ni, payah nak rehat sistem penghadaman. Dia pergi bazar Ramadan macam boleh dondam tu. Dia mandang kuih, kau siap kau? Kau siap kau kejap lagi. Dia boleh sawan makanan tu. Ya Allah. Tu belum cerita lagi orang yang menambah syarat sah. Aku kalau tak ada roti john tak sah. Dia juga ada syarat sah tu puasa. Sendiri menambah syarat sah ni bahal. Kalau tak ada ni tak sah, jangan macam tu. Dan begitu juga dapat mengawal stres. Kurang stres bulan Ramadan. Kenapa? Cuba tengok macam kita buat, saya berbual dengan Tuan Marudin tadi, dengan Tuan Idris tadi, cerita tentang macam mana bulan Ramadan ni orang tiba-tiba datang awal. Dia boleh bangun awal dengan penuh tawaduk, naik motor pun naik motor. Dia biasa nyanyi, ini dengan haji. Bila dia ada ayat yang dia macam dia dah hafal kan tadi, dia terlupa, dia pusing balik kat office. Selagi tak dapat ayat tu, dia tak masuk office lagi. Yang tu dia tadarus, dia tenang je. Sebab dia nak elakkan jam. Dan kalau nak tengok waktu Zuhur, ramai yang datang 10-15 minit sebelum Zuhur dah sampai surau. Dia ya betul. Orang perempuan dah ada pot, siap bantal tu. Kira aku tak tahu suara orang perempuan. Siap cermin, nanti bangun nak bergaris, nak buka, ya Allah. Pun tidur. Dia dah ada pot, dia marah. Siapa, apa hal ni, siapa ni? Ambil pot aku ni. Tidur beria. Kalau kita letaklah CCTV untuk apa tuan, InsyaAllah kita dapatlah perangai sebenar mereka bila mereka tidur. Kan? Dan begitu juga kita mengapa langsung tak boleh makan? Kenapa langsung tak boleh makan? Ada dua sebab. Pertama, sebab hanya dengan tidak makan kita dapat kawal hawa nafsu. Nafsu ni makhluk Allah. Nafsu ni yang banyak suruh kita buat benda jahat. Pukul orang sebab apa? Sebab nafsu. Kan? Bergaduh cakap-cakap pasal orang ni, untuk orang tak puas hati nak cerita. Kau dengar lah ni, aku tak puas hati ni. Apa dia? Kau tahu tak? Tuan Idris kita. Pesan. Yang seorang sampai. Apa. Oh ya Allah, jap aku tengah ambil mood ni. Punyalah ya Allahu Akbar. Dia nak bercerita tu dia punya nafsu. Dan akhirnya bila cerita tu dia sabar-sabar kan, jadi gaduh. Punca nafsu tak sabar tu. Bercerita pasal orang. Saya lalu tadi. Bukan saya tak dengar, tapi saya maafkan lah. Saya lalu tadi. Tinggi. Salah ke aku tinggi kau cakap. Bila buka emas dalam TV 4 tu aku hajar. Semua lah tu. Kan? Tapi tak apalah. Yang penting kita kawal. Sebab waktu Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang benar-benar nafsu, Allah Ta'ala tanya, engkau siapa, aku siapa? Nafsu je apa? Aku, kau. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan diletakkan di bawah tempat yang dibakar sama 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Degil lagi. Letak tempat sejuk beku. Keluar lepas 100 tahun. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Dan akhirnya Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu ini dilaparkan sama 100 tahun. Kemudian bawa keluar, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu. Dan kau adalah Tuhanku. Nafsu akan kalah dengan apa? Itu sebab kalau orang boleh kawinlah 1 atau 2 dalam Quran dia tahu. Atau 3 atau 4. Dan kalau tak mampu, cukuplah seorang. Janganlah puasa dulu. Cakap seorang. Dan kalau seorang tu pun tak mampu, Nabi suruh kita puasa. Jadi makna benda tu ada dalam Quran dan Nas. Faham? Anggaplah Tuan Idris, ini usaha kita. Tak usaha kita untuk memastikan orang rajin berpuasa. Itu sebenarnya. Mula sangka buruk. Mula fikir. Lepas ni adalah orang mesej. Tuan Marudin yang ajak dia ni menghasut. Dan yang kedua, macam JKKP ni,
HQ dia kat mana? Putrajaya. Rupanya nafsu pun ada HQ. HQ ni di mana? Dah hang. Dia tanya ya hang. Mula koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai datang. Tentu apa? HQ-nya juga adalah di perut. Itu sebabnya kita, mana ada orang lapar? Lapar ni. Lapar sebab lapar kan? Dekat perut. Di perut adalah berpakalan nafsu. Itu sebab kadang orang Melayu ni kalau makan, kau ni tak ada hati perut kan? Nampak hati perut. Kenapa kau babitkan perut? Sebab dekat perut tu terkandungnya nafsu. Kau ni apalah dia dah misi perut kau ni kan? Kadang-kadang ada orang sebut kan? Sebab itu. Jadi penting kita kena faham. Dan satu lagi, kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa membiarkan perutnya kenyang akan dihinggapi 5 masalah. Pertama, dia mudah ingkar perintah Allah bila orang kenyang. Lalu kenyang dia mudah ingkar. Patut dia buat kerja, tak buat kerja. Dia let luar, dia malas, dia jadi slow. Dia macam contoh lepas main tarawih, lepas maghrib, dia lepas buku puasa, dia makan banyak, dia tersandar kat ruang tamu. Kipas yang satu tu dia nampak 3 tu, bayang 3 kipas. Isteri dah siap dah pakai telekong nak pergi tarawih. Buat tak pergi tarawih ke? Jangan lu. Mana ada harapan tak pergi. Kan? Isteri balik, ya Allah, dia dah terkorban kat orang tamu. Di tempat lokasi yang sama. Dia di lokasi tapak kejadian, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana dia akan menganggap orang lain kenyang macam dia. Bila orang senang ni dia tak fikir, kadang orang susah tak fikir pun. Melainkan dia nampak baru dia tahu. Jadi kita kena rasa. Itu nama dia empathy. Itu sebab orang perempuan, dia cepat rasa simpati pada orang. Sebab dia dah pernah melahirkan anak. Dia tahu kesakitan seorang ibu tu macam mana. Faham? Itu sebab dia mudah terasa hati. Jangan sakit hati ibu kau. Ibu penat jaga adik daripada bila. Macam ni adik buat kat ibu. Kan? Dia macam tu. Dia perasaan. Ya. Jadi civic, kalau kita tak fikir orang lain, mana datangnya civic Ramadan tadi? Civic tu mana? Tak ada. Kalau kita memikirkan orang lain, tak ada. Suami, civic, dia ingatkan isteri dia. Sayang abang macam mana kat rumah? Hari ni persiapan Ramadan macam mana? Nak buka puasa macam mana? Kalau tak ada, tak apalah, abang beli je. Saya rehat lah, siang. Saya penat nanti. Nampak kan? Abang ni lambat sangat cakap. Saya dah siapkan dah untuk kita. Saya siapkan apa? Lauk keimanan abang pun ada. Telur sak kicap. Lepas tu ikan bilis goreng bang dengan bawang. Yang abang suka tu. Alhamdulillah. Cukup lah tu. Okey lah. Jadi kasih sayang tu nampak tak? Civic tu kesedaran ambil berat antara satu dengan yang lain. Mahulah suami itu tidak jadi suamiku seorang pendosa. Sayang tak dikenang kan? Jadi mana kata kan? Lelaki yang nyebut drama, aku tak sangka pula kau nyebut drama tu. Aku tahu tajuk, kalau perempuan sebut aku faham. Tu aku pandang belah sana tadi, suami tak dikenang belah sana. Drama weh. Aduh, hai. Saya pun heran. Saya ingat waktu saya isi minyak itu pun ada orang isi minyak orang tegur. Pelakon kan. Bukan lah mana ada. Tak ada lah. Ya pelakon. Pakai mask pun kita kenal lah. Aku rasa aku pelakon tak ada lah banyak sangat dialog aku tu. Lepas tu saya pun buka mask. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan. Itu bukan. Agak-agak lah. Saya kata. Kan? Itu semua yang kurang kalau puasa. Tapi sebenarnya memanglah adalah saya berlakon, tapi tak adalah banyak pun. Panggil pelakon-pelakon bahal kan. Cuma ada satu masa tu saya Syamsul Rawal, Abang Syamsul Rawal sepatutnya kita orang buat program TV Hijrah tu patutnya 3 Syamsul. Tapi tinggal 2 Syamsul sebab Syamsul Yusof tak pergi last minute. Sebab dia kena siapkan filem Munafik 2 dia. Tu kalau tidak 3 Syamsul. Dekat TV Hijrah.
Susuk pun ada lah ajak saya berlakon Munafik 2 tu. Tapi saya tolak. Saya tolak sebab watak tak sesuai. Mana watak hantu celah beluh tu. Kan tak nak dia lah. Jadi tak sesuai lah. Yang kacau Ustaz Adam tu lah. Aduh, hai. Itu saya tambahan tau, tak betul tu. Yang ujung tu saya tambah. Kan? Kemudian yang ketiganya, penyakit yang akan ada pada kita adalah hatinya susah nak dapat hidayah dan nasihat daripada orang-orang yang baik bila kita terlalu kenyang. Sebab kita fikir diri kita je. Kata air bising lah. Sebab kita dah rasa senang, rasa lapang, kenyang dan sebagainya. Dan begitu juga yang kelima, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Apakah beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Kalau kita tengok kan, orang yang perbuatan yang macam ni, kita nampak dekat surah masjid, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia semayang. Kita tahu dia semayang. Kita nampak orang dekat pusat pasar raya tu, dekat Empire tu, tiba-tiba ada seorang tu pakai kopiah, ada bentang meja, dia letak ada satu macam apa, ada satu buku risit, kemudian dia salam dengan orang tu, kemudian dia koyakkan risit tu bagi. Kita tahu dia buat apa? Bayar zakat. Tahu. Kita nampak tiba di rumah jiran kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian berlari dia 2-5-6 orang masuk dalam kereta nak bergerak pergi airport. Orang tu apa? Mau pergi umrah, pergi haji. Mungkin macam tu. Kita boleh tahu. Tapi berbeza dengan puasa. Muka orang puasa dengan tak puasa lebih kurang ni. Ya, kadang-kadang dia muka tak puasa tu. Nampak tak? Nampak macam puasa sangat kan? Tak puasa. Contohlah. Sebab kita tak dapat nak beza. Maknanya itulah ibadah yang paling ikhlas sekali. Orang takkan tahu melainkan dia cakap, aku puasa ini. Baru kita tahu, oh kau puasa. Contohlah kan. Selagi tak cakap ataupun tak dibuktikan, kita tak tahu dia orang tu puasa ke tak puasa. Dan begitu juga dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya orang yang mengamalkan amalan kebaikan pada manusia itu akan dilipat gandakan daripada 10 kebaikan hingga 700 kali ganda kebaikan untuk dia. Berlainan pula dengan puasa. Aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Allah beritahu. Aku sendiri akan bagi ganjaran. Kerana mereka meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Nampak? Tinggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan dikurniakan 2 kegembiraan. Iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Berbuka puasa ada ke orang tak happy? Ada orang tak happy? Ada ke? Aduh, kenapa lah? Tak ada kan? Dan ketika bertemu Rabbnya, kalau dia meninggal bulan Ramadan, dia akan happy. Sebab meninggal dengan tahap pintu syurga semua sedang dibuka untuk dia. Dan begitu juga orang yang berbuka puasa, bau mulut dia adalah lebih wangi, lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Di sisi Allah harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Jangan saja kau harahkan bau napeh mulut kau tukar orang. Ada bau kasturi tak? Pitang lawan dia. Dah malam tadi membalun potai kan. Bau baeng yang orang tu pula cakap kan. Jadi bila orang cakap, ada pula soalan ditanya, macam mana pula hadis yang menyatakan orang yang berpuasa hanya mendapat lapar? Itu sebabnya ada disebutkan dalam satu hadis, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa. Terasa macam bisikan dalam kepala saya. Kan? Boleh jadi orang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar. Dan boleh jadi orang yang berqiyam itu tak dapat apa-apa, melainkan hanya berjaga malam. Jadi macam mana? Antara sebab puasa menjadi sia-sia, pertama tidak meninggalkan perbuatan, perkataan yang keji dan dusta. Cakap benda-benda tak elok. Ini melibatkan organisasi. Ini melibatkan masyarakat. Kita kutuk-kutuk sesama kita. Akhirnya yang jatuh adalah organisasi kita, bukannya orang lain. Itu sebabnya dalam pejabat ni nak kena buang 3 penyakit yang paling teruk sekali dalam pejabat. Pertamanya tamak, yang keduanya sombong, yang ketiganya dengki. Ini saja penyakit yang akan jatuhkan organisasi. Tamak, jangan tamak. Sibuk nak ambil hak orang, jangan risau. Percaya rezeki kita ada.
Kita kadang-kadang sebut dia naik pangkat, aku ni manjang tak ada rezeki je. Ayat dia, aku manjang tak ada rezeki. Kita duduk boleh bercakap tu rezeki. Kita boleh duduk rezeki. Kita boleh berdiri rezeki. Boleh tidur rezeki. Boleh tidur selama-lamanya 2 hari tidur rezeki. Dia boleh tidur daripada pagi dia jaga berbuka rezeki. Dia maknanya nikmat Tuhan bagi banyak. Kenapa kita baca yang satu yang kita dapat, kita kata kita tak ada rezeki? Jangan cakap macam tu. Ada satu hamba Allah, tuan, dia hantar mesej, dia tanya soalan waktu ceramah online dulu. Beberapa bulan lepas. Dia tanya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya? Dia soalan dia tau. Dia macam kecewa sangat tau cara dia tanya. Saya kata, bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat. Apa hal dia tak pakai apa halat dia. Saya kata orang duduk ke alamat tu buta. Kenapa? Sebab kita kena faham bahawa rezeki tidak semestinya sama macam apa yang kita nak. Contohnya malam tadi, kita terlelap tengok bola sepak. Mungkin ya, kita tengok malam tadi siapa main malam tadi. Barcelona menang dengan malam tadi. Draw dengan mana malam tadi. Itulah saya ingat yang menang je Liverpool. Tu saya ingat. Yang tak ingat sangat kan? Yang seri-seri ni tak ingat sangat. Itu pun Eropa kan, Europa League kan. Jadi bila dia terlelap tengok drama ke tengok movie, terlelap, tak sempat pun minta panjang umur. Tapi pagi tadi bangun lagi, tak ada siapa pun kecewa bangun pagi tadi. Aduh, kenapa hidup lagi ni? Tak ada kan? Tak ada. Itulah isu dia kadang kita tak sedar. Dapat jumpa Samsul Debat hari ni, rezeki saya dapat jumpa tuan-tuan dan puan sekalian. Dapat jumpa ni Tuan Baharudin, Tuan Idris ni, Tuan Fauzi kita ni, satu rezeki. Kan? Saya ingat dulu macam ni lah, saya duduk dalam macam tu lah, saya duduk kat meja tu. Situ. Pernah saya undang. Saya ingat di mesyuarat jabatan dia, mesyuarat dulu. Mesyuarat lesen, mesyuarat apa, mesyuarat penuh full council. Memang ingat tu. Yang dapat rezeki itu jumpa. Kalau tidak orang lain dapat tengok macam mana? Bukan aku tak tahu tadi dalam video kau dah masuk dalam Meiji kan? Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Lepas tu sibuk tengok komen, untunglah. Iya. Kita kata itu sebabnya jaga. Dekat pejabat kita ni jangan kita nak menjatuhkan ke satu dengan rezeki ni Allah bagi kita, ada rezekinya risau. Biarlah kita tak dapat naik pangkat, orang lain naik pangkat tak apa, kita tak dapat APC, relax lah. Orang lain dapat tu, contohnya orang tu dapat kau tengok dia dapat APC, tengok kau tengok bukan kerja pun dapat. Contoh kebetulan kita tengah rehat masa tu, tentulah dia tengok bukan kerja pun, macam mana dia dapat. Itulah kan, yang bercakap ni macam mana tengah kerja sangat. Lagi baik kita tak dapat APC, orang pun tak perhatikan kita. Dah tentu pemalas. Tapi memang ni orang tak adalah. Maksudnya contohnya tu lah. Tak payah, relax je. Kadang-kadang kan orang berebut pasal APC sampai tarik muka. Apa hal? Cuba tengok. APC ni dapat apa? Yang pertama dapat apa? Tak, cuba sebut sijil. Jangan sebut seribu, nampak sangat nak duit tu. Sijil tu yang penting ni, yang kekalnya. Kan? Duit RM1,000. Banyak sangat RM1,000, tak banyak pun. Kan? Itu pun ada. Bahagian HR. Mana dengan bahagian HR? Mana bahagian HR? Ada bahagian HR? Tak ada, Ustaz? Berhenti semua dah. Tak, bahagian HR, dia tengok tau senarai nama tau. Wah, kat atas tu ada sulit dan rahsia senarai penerima tahun ni. Hello, kau nak belanja aku apa? Kau cakap kau nak belanja aku apa? Apa benda ni? Tak faham ah. Kau pernah tak dapat call macam tu? Pernah kan? Apa tak faham ah? Tanyalah kau dapat PC tahun ni. Ya ke? Iya, aku dah tengok ni. Tapi satu je aku minta, jangan cerita dengan orang. Ni sulit dan rahsia. Sempat lagi tu. Bila kau dah cerita tu dah habis, dah sulit tu. Kan? Jadi kan, lepas pada tu semulalah semua berbunyi. Bila nak belanja. Tu yang bila muka dia dapat sijil daripada Tuan Baharudin, muka tak elok tu.
Sebab modal dah banyak keluar. Itulah tu kan. Jadi usahlah gitu, risau-risau ada rezeki kita. Kan? Dan begitu juga kalau kita tengok orang yang antara sebab qiyam dia menjadi sia-sia, ada tu tidak ada kesungguhan dalam ibadahnya, malahan ibadahnya itu lebih kepada riak, sombong tadi cerita tadi. Perbuatan ibadah ni kadang-kadang dalam satu perbuatan dia boleh ada tiga-tiga sifat sombong. Ujub, riak, takbur, dia boleh ada tiga-tiga. Kadang-kadang dia masuk dekat surau, rasanya dah 3 hari tu turut dan ni aku paling awal ni. Dalam hati je, dia tak cakap, itu ujub. Dia rasa sendiri dia hebat, dia rasa dia elok lah pada orang. Dah 3 hari dah aku awal ni. Ataupun dia semayang, dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia sendiri cakap dalam hati, sedap juga seorang. Ini contoh. Itu ujub. Tapi bila dia menunjuk pada orang, contoh dia semayang tadi, dia masuk awal surau, dia semayang. Allah, bismillah. Terdengar bunyi sliding door, ada orang masuk surau. Langsung berbunyi baca Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang nampak dia beribadah, itu riak. Dan kemudian dia bercakap pula, kau perasan tak siapa yang selalu datang awal surau? Siapa lagi kau lah? Iya ke? Bukan orang lain ke? Itu takbur. Nampak tak? Bayangkan satu perbuatan kita ada 3 pakej sombong paling teruk. Sombong ni perangai siapa? Iblis yang tak mau tunduk pada Nabi Adam. Jadi jangan kita buat. Dan begitu juga kita lihat, bila kita berpuasa nak dapat takwa, ada 4 latihan takwa. Pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Bila takut pada Allah, jangan buat benda yang Allah tak suka. Jangan kita pecah amanah. Jangan kita mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Amanahnya untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Amanahnya untuk bekerja ikut masa. Jangan sibuk kita melayan suami kita waktu kerja. Kita WhatsApp. Bang, tak call pun hari ni. Telefon WhatsApp ke? Jangan susahkan suami. Nak suami sibuk ceramah, pengarah lagi, timbalan pengarah lagi. Contohlah kan, kita bekerja, fahamlah kerja. WhatsApp kita, mana makan ke belum, jangan tak makan tau, kalau bukan bulan puasa lah. Macam tu maknanya, cakap lah elok-elok. Tak payah kita ni nak melayan benda-benda yang tak ada kena dengan kerja. Ada masanya. Dan kemudiannya, yang keduanya, kalau kita tengok dalam bab khauf Rabbul Jalil ni, takut pada Allah ni, kita tak buat benda yang biasa kita buat pada bulan yang tak puasa ni. Contoh biasa, kan, kita boleh minum, je nampak air zak, buka minum. Tapi kita tahan diri kita. Kenapa? Sebab kita puasa. Selekoh ni, tengah jam ni, berguling-guling air jagung malam tadi kat kaki. Saja je kita pun tengok. Minum air jagung ni, tidak haus seminggu. Gila betul. Siang pula tu, kebetulan ni saya ajar cara dia. Berhenti kat tepi jalan, bagi lampu emergency, rebahkan seat, kemudian tonggok minum. InsyaAllah orang tak perasan. Kan, orang tahu kita mungkin nak bagi signal pun tak apa. Kan, berhenti kat tepi. Tapi kita buat lah? Tak buat. Buka peti ais saja nak sejukkan muka. Isteri dah pergi pasar hari Sabtu tu, anak pula ada program kat sekolah, tinggal kita je. Buka-buka nak sejukkan muka tadi, ternampak cendol malam tadi, terkeluar mi hijau tu. Mi hijau tu soalan melambai. Sinilah. Saya ajar cara. Kunci dulu pintu, takut ada yang balik. Buka balik peti ais, ambil cendol tadi, hirup. Jangan tinggal salai pun mi hijau. Serap. Lepas tu basuh, cuci, tangkup. Sudu-sudu pun basuh. Pastikan tak ada cap jari sana. Jangan risau. Orang perempuan, dia ada deria yang ke-7, ke-8, dia lain.
Dia macam ada insang. Dia masuk dalam, dia buka petai kan, dia buat apa tau? Bukan ada channel ke? So lelaki relax, ni saya ajar cara. Relax. Macam ni, tadi abang buka petai nak tengok apa barang tak ada. Tertangkup cendol tu. Bila tumpah, abang risau kesian mesti abang dah lah penat. Pasal balik kan nak kena mop apa semua. Jadi abang kutip semua. Abang buang kat samping sampah, dah buang dah kat luar. Siap buang kat luar. Abang dah cuci, dah siap-siap tadi tangkupkan. Takut semut kan. Pernah siap lap dah tu kat lantai ni. Allah makasih bang. Itu cara dia. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab kita takut kepada Allah. Itu dia maksud dia. Bercakap, berborak-borokkan orang, kita tak buat. Bercakap pasal orang ni, tuan, dia ada dua. Satu ghibah, satu lagi fitnah. Fitnah cakap benda yang tak betul pasal orang. Dengannya Tuan Baharudin tu, contoh, Tuan Baharudin tu dengannya, dia ada affair ni dengan orang ni. Astaghfirullahalazim, mulut engkau. Seorang ni cakap lah. Lepas tu orang ni kata, alah macam nak kau terbaik sangat, kau kacau-kacau, fahal. Dia bergaduh lah. Sebab bercakap yang tak betul pasal orang. Tapi ribah ni cakap benda betul. Tapi kalau orang tu dengar kecil hati. Contoh, orang mana pakai lagi tudung macam tu? Mana nak pakai tudung ni bawah? Orang pakai siakap sekarang. Contoh, siakap 1000 dia tu. Contoh ni passion lah. Contoh kan. Jadi kalau orang tu dengar, dia terasa hati sebab rupanya dia ni passion dah ketinggalan. Sebenarnya masing-masing ada penggemar dia. Bawal, Syakab, Datuk K, Hajabah, Farida. Ikutlah. Tudung saji. Macam-macam. Ikutlah. Apa jenis tudung yang kena pakai. Tapi mulut dia apa nak cakap? Ya Allah, kereta buruk tu lagi dia pakai. Kenapa tak cakap? Kalau kita tukar cakap, ya Allah, kereta tu banyak biasa kat dia. Tapi sekarang dia pakai lagi. Yang tu lah. Mbak. Itu ribah dan fitnah. Panjang lagi lah. Saya nak uraikan tu tak sempat. Maknanya, confirm lah kena panggil lagi. Itulah. Ribah dengan fitnah tu. Ribah fitnah je. Itu penting tu kena faham. Okay, jadi itu yang pertama. Yang kedua, a'malu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bulan puasa. Contohnya sahur. Beza tau puasa Ramadan ni dengan puasa lain. Sahur ni adalah makanan yang barakah. Tapi ada kawan kita boleh sebut macam ni tau. Saya memang jenis saya, jenis dia. Kau jenis apa? Dia boleh cakap, saya memang jenis saya, puasa saya tak sahur. Anda tak macam tu? Saya memang tak sahur, tapi saya okey je. Bukan masalah kau okey tu. Okey, salah Nabi suruh. Tu ayat dia. Ya, memang jenis I. Kau mamalia ke? Reptilia ke? Sebab marahlah dengan orang cakap macam tu. Tu belum cerita lagi. Memang tak makan sangat buah tamar ni. Kau sengkelet kepada orang. Mengadu-ngadu betul. Sengkelet macam ni. Sengkelet. Tahu. Kenapa mana? Itu sebab pentingnya ilmu. Ilmu. Orang kata cantik taluk pantai landai. Tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini pakai. Asalkan ilmu penuh di dada. Kau nak belajar? Kau nak tanya? Kicau-kicau tiung batu. Kan singap sebentar dia dah mati. Kalau orang tak ada ilmu, kayu lurus dia buat titi. Kau nak pijak ya? Buat titi, pijak, lanyak. Sudah. Pijak. Kan? Jadi kau nak belajar. Jadi sahur ni makanan barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Nabi sebut. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan barakah. Allah dan malaikat berselawat kata orang bersahur. Makanlah sahur walaupun hanya seteguk air, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya sebutir buah kurma. Sebiji kurma. Kenapa kita nak tinggalkan? Standby bawa bantal tu 3 buah kurma. Air mineral tapi bantal. Lepas tu bagi tak sempat. Capai cepat. Zakap. Gigi palsu pula. Berlaku busia. Tertukar. Lepas tu makan buah tamak pula. Masin sikit dan campur dengan darah tadi. Berlaku. Jadi janganlah kau campurkan satu tompek. Makan buah tamak. Dapat pahala sunnah. Kita disunatkan melewatkan sahur. Tapi bukan 7.30 tu breakfast. Maknanya waktu ujung tu, kalau macam contoh kita tahu subuh masuk dalam pukul 6
6.45. Oh, subuh apa tu? Berapa? 6 berapa? Tempat lain. Kau pergi mana yang subuh 6.45 ni? Mana? Kat mana pula? Apa? Kat mana? Lagi awal aku tahulah 6.45 aku tak nak dengar lagi. Berapa subuh berapa? 6? 6.5 minit. 6.62 minit, 6.5 minit macam tu lah. Jadi mungkin kita ambil setengah jam sebelum kita makan. Jadi maknanya kita tahu makan sahur makanan barakah. Maknanya lagi banyak kita makan, lagi berkah. Makan banyak sahur. Masalahnya tak boleh makan banyak sahur. Ustaz tak tahu besar. Mana nak bangun? Bangun pagi muka masing-masing macam nak kena tinju. Tiba-tiba bahasa yang tak difahami mau keluar. Hai. Awak ni kenapa malam tadi elok aja? Yang anak apa? Ayahnya cakap nasi tu buat sini. Sebab bangun terus makan memang tak boleh. Bangun, masuk bilik air, mandi, segar kepada gosok gigi semua, ambil wuduk, solat 2 rakaat dulu, relax, tengoklah macam mana kita makan. Memang kita masa tu perut memang dah berbunyi dah masa tu. Makan sahur. Lepas tu kalau dengar je tiba-tiba kan, Allahu Akbar tengah makan, janganlah. Yang dalam mulut kita habiskan. Cepat habiskan dia dalam mulut tu. Tapi janganlah. Dah sampai penambat tak habis punya. Ustaz kata habiskan tak akhir. Sampai dia bercakap tu ngunyah je. Tu saya. Janganlah. Ya. Kemudian anak macam anak dia baru belajar. Dia baru belajar sahur. Dia baru belajar nak puasa. So janganlah kita keras dengan dia. Wallahu akbar. Ada habiskan cepat-cepat habiskan tu. Kita ambil yang daripada mazhab Hanafi, ada pandangan menyatakan berakhirnya sahur adalah pada hujung azan la ilaha illallah untuk anak. Kan tu kau dah. Tu yang jadi 6.45 tadi. Kan? Untuk anak. Ini nak Allah Akbar, berhenti anak tengah mengunyah lada. Podeh bah, malam kami minum. Bapak dia punya takwa tu lain. Jangan macam tu. Kemudian tadarus, mengaji Quran. Alhamdulillah saya difahamkan kat pejabat ni, peserta tadarus lelaki lebih ramai daripada perempuan. Kalau kau golak pun aku tahu memang tak lah. Tak perempuan yang ramai kan. Jadi yang lelaki ramai, period tak berhenti macam mana? Kan? Macam tadarus mestilah bacaan bersemak. Tapi ustaz kalau tu baca kita tak sempat nampak khatam Quran tu. Tak apa, tak ada masalah. Buat majlis khatam Quran tak ada masalah. Walaupun kita tak sempat habiskan, kita hanya sempat baca sampai juzuk yang ke-22, 18, tak apa lah. Kita dah cuba, kita buat majlis khatam Quran bagi penghargaan pada mereka yang join tadarus. Upgrade lah, jangan bagi kain batik, kain plekat. Kampung ni lah. Ni JKKP Selangor. Cuba kau tukar. Tahun ini peserta tadarus kita umumkan, disebabkan ada sponsorship daripada pihak kerajaan pusat. Jadi kita bagikan hadiah jam tangan dan juga kita bagi hadiah telefon bimbit untuk setiap peserta tadarus. Koyak Quran lu berobot habis semua. Macam tu lah tak, maksud saya cubalah cari, you all sendiri inisiatif sendiri cari supaya nak galakkan orang tadarus. Mesti bacaan bersemak, dan orang ni bacaan semak mesti sabar. Ada orang tu, saya akak-akak tak pandai sangat ngaji, akak-akak duduk tepi akak duduk tepi kat grup tu, boleh ke tak? Dia duduk kat tepi, jadi ikut-ikut baca sendirilah, tapi dia ikut kat tepi tu, boleh ke tidak? Boleh. Tapi kalau dah 5 tahun kau duduk tepi, kau agak-agak lah.
Sepanjang duk topi, kan join lah sekali. Akak kenapa akak baca mengangkat? Oleh nelok berselo kau mengangkat besar. Dan macam mana tujuh on pula dengan dia caca-caca-cacanya dan pahal ni. Macam tu dia. Belajar. Dah habis puasa besok belajar. Kemudian begitu juga tarawih. Tarawih kan. Bila tarawih, janganlah pula kau kalau nak semayang kan. Tarawih kau pergi masjid. Surau. Dah lalapan. Laju lah. Saja ngajak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Bagus imam weh. Sekotul MBA. Inilah imam yang kita cari. Ramailah orang pergi surau tu. Yang dia tak tahu imam tu dah kena pindah pergi masjid. Yang tinggal imam lama. Lurus nak nampakkan saf. Betul ke tidak imam? Allahu Akbar. Lain bunyi imam tu. Orang belakang ni. Aku sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanyap. Apa itu sanyap? Dia pahala sanyap imam ni. Arwah mata peranjat. Lepas itu yang seorang, ini baru isyak, ni belum tarawih. Sebenarnya dalam bab tarawih, kita jangan nak terkoja-koja mana. Relax je. Dia tarawih ada yang 8, ada yang 10, di Negeri Sembilan ada yang 10, dan ada yang buat 20. Jadi mana yang elok? 8 ke 10, 20? Yang eloknya buat. Kau jangan tanya aku. Sampai 28 Ramadan mikir 8 ke 20. Sudah tak buat ke tu? Itu masalah tu. Yang memekak-mekak ni, yang dalam tu, kenapa jarakkan ni? Soft ni, rapatlah soft. Nak jadi apa kerajaan kita ni? Dia tak pergi surau tu. Itu yang kita kadang-kadang kecewa ni. Malam pertama, kedua panuh. Oh, belia cukup ramai. Masuk malam ke-15. Belia dah tak ada. Yang tinggal beliau. Malam pertama ramai. Imam tak ada parking. Mana aku nak parking? Imam tak ada parking. Bangi imam. Masuk malam ke-15. Imam boleh parking dalam surau. Bukan kat luar tu. Dalam surau dah boleh parking. Bayang tu. Jadi itu dia. Jadi itu yang keduanya. Kalau kita tengok dari segi amalan. Dan begitu juga pada bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam 7 likur. Malam apa? Saya baik betul lah. Malam 7 likur pasang pelita tu. Mak itu cakap, pasang pelita biar dia tahu orang, biar malaikat nampak mah kita. Kan malaikat tu rabun jam kau. Kau tak pasang pelita pun malaikat meluru pergi ke rumah orang yang beribadah. Jadi orang perempuan adalah makhluk Allah yang paling senang dapat Lailatul Qadar. Sebab kau orang bangun sahur awal, siapkan makanan, niatkan kerana Allah. Jangan bangi-bangi. Dalam dia itu membuta. Itu kau tak dapat pahala. Daripada dalam bilik tu togak tu dengan tahap timbalan pengarah tu. Nah, bayang tu. Oh, jangan main-main perempuan kalau marah dah siapkan makanan. Okey, bangun. Makan mesin. Ya, ingatkan Allah. Sebab wa ma adraka ma Lailatul Qadr, apakah itu malam Al-Qadar ni? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam kak.
Lebih pada 1000 bulan. Maknanya bersama dengan 83 tahun lebih. 83.333. Kalau satu malam boleh cover 83 tahun, kenapa kita nak sia-siakan? Buat benda baik. Daripada dikatakan malam Al-Qadar bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh. Jangan kau hebohkan pasal tanda-tanda tu. Tak dapat tanda tak apa. Allah pilih siapa yang dapat. Dapat Alhamdulillah. Tak dapat tak apa. Dan kalau dapat, orang tak cerita dengan orang. Malam tadi weh Al-Qadar. Ya tu. Depan rumah aku. Macam ni pokok tu. Confirm ke? Confirm. Petang tu boleh tengok pokok tu ada dari pungah ke IBKL. Maja Bandaraya dah pungah buat keluar. Pokok tu tumbang, bukan sujud. Kadang-kadang dia gambar tu. Orang, dia biasa orang kalau dapat Al-Qadar tu, dia dapat, dia tak cerita dengan orang. Kalau dia cerita pun mungkin lepas dah berapa bulan boleh share. Malam tu aku nampak ada satu malam tu. Kau cakap, malam tadi kalau Qadar, sudah kita yang tak baik apa-apa malam tu. Aku dah tahu. Faham tak? Paling senang contohnya. Mira, mana Mira? Mira mana Mira? Mana tak tahu? Suraya mana Suraya? Zaleha? Fatimah, Fatimah. Kau orang ni nama apa? Ayah betul lah aku. Suzana ada Suzana? Apa nama dia? Kak, apa nama kakak abang? Nama kak apa? Kak Fatin? Farah? Huda. Fatin, Farah, Huda. Dia bertiga dia pakat. Kau duit berapa? Seorang 50, seorang 30. Seorang ada RM40. Dia katalah dapat 1,5. Dia pun beli beras. Dia beli mi. Beli mihun. Beli yang mentah ni. Beli minyak. Beli garam. Lepas tu dia pakat 3 orang. Malam ni aku tambah kau Huda. Dah tambah Huda. Masak. Dapat nasi goreng kampung. Masak nasi kampung. Dapat 15 bungkus. Hantar ke hospital. Malam tu. Pukul 12 malam tu hantar ke hospital. Malam besok masaklah ke rumah Fatin. Mak Fatin masak mi goreng jantan. Ada telur, jantan lah. Dapat 15 bekas. Hantar kat rumah anak-anak yatim. Malam besok tu dekat Farah. Rumah Farah ni dapat masak mihun di Singapura. Hantar pula dekat madrasah Mak Mahat Hafiz. Hantar. 10 malam kita buat. Takkan tak ada satu malam pun kena. Itu sebagai contoh lah. Atau yang paling senang, kalau malas nak masak macam orang lelaki kan. Macam Tuan Marudin ni macam tu je. Dia jenis macam Dia pergi dekat restoran, nama restoran dia restoran Yak Ye. Aduh. Pergi kat restoran tu, macam Tuan Marudin bagi dekat caterer, dia caterer. Okay, ni aku bagi kau ni, kau ambil ni berapa ringgit, aku bagi kau budget RM30, RM50 satu malam. So dia bagilah 5 kali 10, 500. Ni RM500. Aku nak setiap malam 50. Kau masak ke apa-apa, kau tolong hantar dekat sini hantar. Kita bagi terus. Jadi insya-Allah mengalir pahala untuk kita. Tu antara cara kita boleh buat. Lagi satu, nak bagi sedekah, nak bagi duit raya kat mak kita, bagi bulan Ramadan. Besar pahala. Mak, Along dah bank in kan dah duit raya untuk mak. Ya, awak ni kau bagi. Ustaz Samsul cakap bulan Ramadan mak berlipat ganda pahala sedekah kita. Habis pagi raya dapat lagi tak? Sudah. Soalan tu yang payah tu. Jadi kau bagi 900, lagi 100 simpan pagi raya. Jadi tanda pagi raya tu ada. Ya, tu antaranya. Jadi yang ketiganya pula, tanda takwa ni adalah qanaah, berpada dengan sedikit. Kita tengok dalam Malaysia sebelum PKP, kita membazir makanan terlalu banyak. Bayangkan setiap hari 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Tolong jangan masuk statistik ni. Kita jangan termasuk dalam ni. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Teruk perangai orang Melayu Islam kat Malaysia. Ini fakta, angka yang paling tepat yang saya dapat daripada Sadun Waste Management. Memang, bayangkan 17,800 hari, 270,000 tu pula, 270,000 tan sebulan itu makanan belum diusik. Buffet Ramadan ni, apa halak biar kita bayar RM80? Ambil dapat banyak. Salah. Kau sebelum masuk kau fikir, berapa banyak kau boleh makan. So kalau 85 ni kau bayar, anggaplah kau nak bantu perniagaan hotel ni. Kau nak bantu usahawan ni, nak bangunkan perniagaan dia. Tak apalah, kita bagi. Tapi makan seadanya yang kita boleh makan.
Kan, JKKP memang selalu dapat undangan ni. Bos-bos selalu. Saya dulu kena undangan. Memang kita tahu pattern orang Malaysia ni buffet macam mana. Mak Saleh kalau ambil buffet ni, dia ambil sikit, dia duduk, dia makan. Tak cukup, dia pergi ambil lagi, makan. Tak cukup, ambil lagi. Kita ni daripada baru ambil kedarat ni, hujung ke hujung. Betul, sap. Terlepas pula. Dia tak boleh tinggal satu line pun. Bila dia duduk dekat meja dia, perjuangan belum selesai. Sebab dia duduk, dia nampak, mana kau dapat kambing tu? Pagi pula beratur ambil kambing. Sudahnya kita tengok pun kita tahu tak boleh habis. Saya baru je share dalam kuliah subuh baru ni. Saya cakap, kebodohan yang paling besar adalah orang yang gagal melawan nafsu dia. Contoh, hari ni kita beli roti john seorang sebatang. Anak 5, jadi 5 batang. Macam tu lah, sebatang. Roti john sebatang, lepas taufu fah beli, yong taufu beli, mie goreng beli, apa lagi? Beli apa nama tu? Beli mutabak beli, rojak Singapura beli. Sudah, bila dah beli banyak, okey, tak habis. Itu belum bodoh lagi. Esok tu beli banyak tu juga, confirm bodoh. Kena faham maksud saya tu. Jangan bazir. Beli, kita dah tahu siapa masak sedap tak sedap, kita dah tahu kat pasar Ramadan tu, kita dah tahu dah. So janganlah ulang lagi. Beli kadar yang kita boleh habiskan. Itu yang penting. Beli banyak, niat nak sedekah tak apa, tapi sedekah mesti sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka tu namanya pelupusan si seperpejam. Okey. Jadi jangan membazir. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, sesungguhnya membazir itu, orang yang membazir itu bersaudara dengan kenal. Dan sesungguhnya syaitan adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Dan yang keempat, tujuan kita ni, takwa ni, latihannya adalah untuk persediaan hari kebangkitan. Kita bukan nak kejar dunia, tapi nak kejar akhirat. InsyaAllah kita jaga akhirat ni, InsyaAllah career kita di dunia ni pun selamat. Rezeki kita dapat pun berkah. Itu yang penting. Dalam bulan Ramadan jangan bagi alasan, aku tak larat kerja, kenapa puasa. Tak, jangan. Nabi dulu berperang, kita buatlah kerja dengan sebaik mungkin. Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu, dia berbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. So jangan bagi alasan. Nabi dulu berperang lagi, bukan kaleng-kaleng, dengan 500 bala tentera lawan berapa ramai? Kan? Berapa ramai yang Nabi lawan? Tapi makna kata dengan izin Allah kita berjaya. So niatkan kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai penutup, tiga binatang yang berpuasa. Pertama namanya ulat kepompong. Dia berpuasa seminggu lebih, 2 minggu. Akhirnya dia keluar berkepompong, dia jadi rama-rama yang cantik. Dia tak makan, dia tak minum. Kalau kita tengok pula, ayam mengeram telur. Seminggu tak makan kadang-kadang sebab mengeram telur. Jangan kau rapat dia kembang. Dia marah. Akhirnya bila menetas anak-anak ayam dari pentelur tu, keluarlah anak-anak ayam yang comel-comel. Ular sawo, bila bersalin kulit, menurut kitab National Geographic Explorer, bukan kitab lah, channel. Jadi bila dia bersalin kulit tu, ada kajian menunjukkan dia tak makan antara 8 bulan ke 12 bulan dia tak makan. So boleh bayang tak dia punya Allah Malaka Sumna dia macam mana? Tu seekor lembu dia boleh telan, orang pun dia boleh makan. Tapi apa yang kita nak beritahu, selepas dia bersalin kulit tu, dia tinggalkan kelangsung kulit lama tu, berkilat-kilat cantik. Maknanya puasa ni sepatutnya menjadikan kita lebih baik. Baik dengan diri sendiri, baik dengan kerja kita, baik dengan semua orang. Ya? Jadi insya-Allah mudah-mudahan civic Ramadan kita kali ini benar-benar menjadikan kita peka dengan masyarakat, dengan kerja kita, dengan organisasi kita. Jangan kita hebohkan raya tu sangat. Untuk raya ni pun satu je saya pesan, jangan membazir. Jangan membazir. Sebab Nabi pesan apa? Untuk Syawal ni Nabi pesan, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tu Nabi tak cakap suruh beli baru. Kalau mampu beli baru, belilah. Kan? Tapi kalau kita yang lama pun elok lagi, pakai je yang tu. Yang penting nampak cantik. Tapi pada perempuan tak, dia tak setuju tak, muka tak puati. Mas dondon. Kau semua orang sedondon, kita tak hal. Masalah ada kan. Kalau mampu tak apa. Kalau mampu tak apa kan. Harga makin mahal sekarang. Lepas tu kedai Cina pun penat tu. Masa tempah baju tu. Oh tak, sudah masuk Saban tak terima lagi tu. Dia pun pakai bulan Islam tu. Masuk Saban tak terima lagi dia.
ya dia pun dia tahu lepas Syaban Ramadan kan, tak ambil lah. Dia bilang apalah, kita bersederhana. Dan pada malam Aidilfitri nanti, kita takut tak sempat camah untuk kaya kan. Malam Aidilfitri pastikan dah settlekan zakat fitrah. Jangan tangguh-tangguh. Ada orang tanya saya, Ustaz, mana yang lebih afdal? Bayar dekat Selangor. Saya kampung saya Johor, saya kerja kat Selangor. Yang afdalnya bayar zakat fitrah kat mana? Saya kata bayar kat Selangor. Tak boleh ke bayar kat Johor? Kau tanya aku tadi afdal. Macam aku tak marah. Soalan dia tanya afdal, bila kita jawab dah dekat tempat kita bekerja tu afdal. Tak boleh ke bayar kat Johor? Kau tanya afdal kan. Kau nak bayar kat Johor sekali kau lah. Boleh juga. Kan? Itu semua lah soalan tu kan. Jadi itu dia. Jadi makna kata tuan-tuan Muslim, bab kata orang tu ialah kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan, kembang-kembanglah ilmu ni. Maknanya kita ingat, kita sebar panjang pada keluarga kita, at least pada keluarga kita. Dan begitu juga disebut kan, orang kata tanang-tanang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, JKP Selangor menjemput, rasa nak junjung. Kan? Itulah dia. Sepanjang-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak bawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi itu saja pada saya. Cuma sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan perempuan ada ke lapangan kan, kat luar sana, ada meja ajaib. Meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Yang pertamanya kuih semprit air tangan mak saya. Iaitu kuih semprit yang mak saya tekan satu-satu yang heboh viral tu kan. Jadi kita tak boleh post, kalau post jadi serodak. Jadi tu yang kita bawa tu pun tak banyak. Kalau ada tu kemudian lah ambil nombor telefon kemudian. Keduanya kita ada bawa buah kurma syafawi, orang perempuan lelaki dua-dua suka, memang sedap. Satu kurma Mariami, orang perempuan memang suka, ramai perempuan suka sebab dia kenyal-kenyal sikit, memang sedap. Tapi lelaki pun boleh makan. Yang satu ni kurma Ajwa Alia. Ajwa Alia ni kurma Nabi. Cuma apa bezanya kurma yang saya bawa ni berbanding kurma kat luar sana? Ini adalah tuaian yang terbaru. Maknanya baru petik. Bukan baru petik semalam tu, bohong lah. Tapi maknanya yang latest petik di Madinah. Dan kotak tu nanti boleh tengok, memang bungkus di Madinah, bukan packing dekat sini. Maknanya pada Madinah tu buat sini. Sebab kalau kita buka, kita boleh rasa lah, beza sangat. Jadi kurma Ajualia dia. Cuma saya nak beritahu, siapa yang beli kurma tu nanti, dia ada macam-macam harga. Dia RM30, dia RM50, ikut gram dia. Kurma ni kalau dah beli, tolong bagi nama, alamat dengan nombor telefon, WhatsAppkan dekat nombor yang disediakan. Sebab 5 hari bulan Mei ni dia akan buat cabutan bertuah. 10 pemenang akan dapat RM1,000 dan 2 pemenang akan dapat tiket umrah percuma daripada Harmony Travel. Mana tahu rezeki, cubalah kan. Kemudian satu lagi saya minta maaf, ada sambal crispy mengidap, tapi minta maaf tak banyak. Dah nak habis sangat dah, sebab saya daripada semalam tak balik stok tu apa. Jadi sambal crispy mengidap ni memang orang tak sempat makan dengan nasi. Singaporean gemar makan macam tu je, gatah macam tu. Memang sedap, budak-budak pun boleh makan. Dia sebab dekat sini kita di tempat kejadian kita jual RM10 je. Di luar ada kat dalam kat luar harga biasa dia RM15, dalam Shopee dia sampai RM18 pun ada. Tapi susah nak dapat stok tu. Jadi berapa yang ada jangan keluar dulu, sabar. Dan kemudian satu lagi saya minta maaf sangat, produk yang saya biasanya saya bawa yang tak pernah tertinggal adalah susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni ramai penggemar dia. Susu kambing Al-Am ni susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lebah lah, bukan madu orang. Okey, apa yang bagus pasal susu kambing ni? Yang pertamanya, susu kambing tu dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Shah Alam. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih luati. Memang baik. Pagi sekali cukup, InsyaAllah. Orang yang mengerjakan umrah, dia berpuasa dekat Tanah Suci,
Minum sampai petang perut tak masuk angin. InsyaAllah. Sebab dia beza, dia tak ada asid macam susu lembu. Keduanya, dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Memang cepat baik. Baik untuk orang yang period pain, hormon menganyau, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu salah cari. Dah tak ada. Tapi kalau datang dia balik tu rezeki. Cuma disebabkan saya tak bawa, tapi saya tetap offer pada staff ni, bagi nama sekarang ataupun ambil nombor telefon tu, WhatsApp, cakap saya daripada JKKP, beritahu. Sebab kalau harga biasa susu tu RM45. RM45. Kan, untuk perempuan pregnant pun boleh tau, yang takut baby lahir jaundice, demam kuning. Minum pada awal. Dia memang sedap, baik sakit lutut, lawas apa semua. Harga biasa RM45, tapi hari ni kita offer RM2.90. Perasan, dia cakap dia tak perasan, dia perasan. RM1.45, RM2.80. Kalau WhatsApp terus order je dekat nombor tu, nanti hari ni gak post, insyaAllah esok sampai. Jadi boleh, jangan risau. Tak bawa duit pun tak apa. Barang tu, tak bawa duit tak apa. Transfer online. Balik nanti transfer. Ditakdirkan lah. Sampai rumah kan hilang ingatan. Buat macam mana? Jadi itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT. Kurang berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih.